usia dia. Kerana Nabi SAW pernah menyebut, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, wajib masuk syurga. Maka itulah perjuangan kita yang hidup ini. Kejayaan manusia hari ini bukanlah kerana kita ni dapat mencapai pangkat yang tinggi dalam kerja kita, kita dapat rumah yang besar, kita dapat anak yang cerdik. Itu belum lagi kejayaan yang sebenar. Kejayaan sebenar manusia ialah bila dia mati besok, dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah. Itu kejayaan kita. Hidup kat dunia ini untuk mendapatkan kalimah la ilaha illallah di penghujung usia kita. Macam mana harta kita pun, macam mana pangkat kita pun, macam mana kemewahan kita pun, semua tak membantu kita. Melainkan kalau kita ada iman dan kita memang orang yang beramal soleh, mati besok dapatlah ucap kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga terus. Subhanallah. Pengalaman kami ni melihat jenazah yang bermacam-macam rupa, dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan su'ul khatimah. Semuanya sebagai iktibar kita. Yang baik kita cuba jadikan tauladan supaya dapat ikut cara dia, supaya kita dapat mati macam dia. Yang buruk kita tengok supaya menjadikan ibrah pada kita, supaya jangan jadi seperti dia. Jangan nanti besok kita mati jadi seperti dia. Semuanya insya-Allah dalam kesempatan ini kita akan ceritakan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian. Bila cerita pasal kematian, mati ini tidak kira usia tua atau muda. Ada orang tua meninggal, orang muda pun tak jauh juga yang meninggal. Banyak orang muda sekarang yang meninggal dunia. Mati ini juga bukan kerana sihat ataupun sakit. Orang sihat kan disangka hidup dia panjang. Orang sakit kat hospital tu, doktor kata tak lama dah ni kan, boleh buat baca Yasin lah. Malam ni kalau kita cabut tangki oksigen dia ni, dah pergi dah ni. Orang masjid pun buatlah baca Yasin malam tu kan, doa selamat. Kenapa? Kata imam cakap supaya kawan kita ni yang sekarang ni tengah nazak dekat hospital, malam ini akan dicabut tangki oksigen dia, saluran pemantu pernafasan dia, dan mungkin dia akan pergi malam ni. Oh, kata imam dengan confidentnya. Bukan sinilah, tempat lain. Kemudian lepas saja solat hajat, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak habis salam pun mati imam dulu. Makna kata mati ni bukan kerana sihat atau sakit. Tengok-tengok dia kata kawan kita ni mungkin dia akan pergi dulu, malam ni kita minta mudahkan. Tiba-tiba yang bercakap tu meninggal dunia. Boleh jadi bukan kerana sihat atau sakit. Silap-silap yang sakit yang kata cabut pernafasan tu boleh mati malam ni, dia pula boleh hidup 3-4 tahun lagi. Ini semua kuasa Allah. Kita tak boleh menidakkan. Allah Ta'ala sebut dah, likulli ummatin ajal, setiap umat ada tempoh ajalnya. Bila sampai tempohnya, tak lewat sesaat, tak cepat sedetik, tak boleh. Semuanya dalam genggaman Allah. Roh kita ni dalam genggaman Allah. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh cabut dan boleh kembalikan. Mati ini juga bukan kerana harta banyak atau sikit. Banyak harta sekalipun, kaya raya, kalau nak katakan harta dia ni, dia boleh tukar jantung dia. Hari ni teknologi sekarang ni, kalau jantung kita ni lemah, kita boleh dapatkan jantung baru. Macam tukar bateri pula kan. Remote control dah habis bateri, tukar bateri baru, hidup balik remote control tu. Ini manusia ni lemah jantung, tukar jantung baru, hidup balik. Makna kerana kaya dia boleh rasa macam dia boleh panjang lagi umur kerana boleh tukar-tukar jantung dia. Pun mati juga. Firaun kaya raya, Qarun kaya raya, mati kan. Presiden Amerika yang dulu semua mati. Agung kita yang pertama, yang kepalanya itu dalam duit kertas kita, pun mati juga. Makna kata walaupun kata kalau orang paling kaya kat Malaysia ni dia lah, pasal duit kita semua muka dia kan, pun meninggal dunia juga. Semua meninggal bukan kerana harta banyak atau sikit. Mati juga bukan kerana pangkat tinggi atau rendah. Ya, disebut satu kisah di zaman Iskandar Zulkarnain, kalau orang putih panggil Alexander the Graham Bell, kata. Ketika mana dia nak meninggal dunia, dia minta pada tentera dia, besok kalau aku dah mati, kau tolong buat 3 perkara.
kata Iskandar Zulkarnain. Apa dia? Yang pertama sekali, bila aku nak dibawa daripada rumahku, daripada istanaku ke kubur, pastikan yang angkat keranda aku ni dalam kalangan doktor-doktor pakar. Bukan doktor biasa, doktor pakar, kata dia. Punyalah nak hebat doktor pakar yang angkat keranda aku ni. Kemudian pula, bila aku dah mati besok, aku nak harta aku dekat dalam istana ni semua kau laburkan. Sepanjang perjalanan daripada istana ke kubur, laburkan tengah jalan. Taburkan. Dan yang ketiga, aku nak besok kalau aku dah mati, kata Iskandar Zulkarnain, tangan aku ni jangan kau kiamkan. Buka tangan aku ni, biar akan mendepang macam ni. Dia punya tentera pun pelik lah. Tuanku ni betul-betul dah buang tabiat agak kan. Minta yang bukan-bukannya. Kenapa minta macam tu? Kemudian dia katakan, aku nak tunjukkan pada kalian bahawa aku ni walaupun macam mana hebat pun kekuasaan aku, macam mana mewah pun aku, walaupun aku dikelilingi oleh doktor-doktor pakar yang sentiasa merawat aku, seorang pun tak dapat nak mencegah aku bila mati menjemput aku. Makna kata nak tunjuk doktor pakar ni, dia sendiri pun tak boleh nak cegah kematian si Iskandar Zulkarnain ni. Kerana itu semua kuasa Allah. Sebab tu nak tunjuk pakar yang angkat, kerana dia pun tak mampu cegah kematian. Kenapa pula harta nak dilaburkan sepanjang perjalanan? Kerana aku ini terlalu mewah, kaya, tapi kekayaan aku sedikit pun tak ikut aku sampai ke kubur. Mana ada harta ikut dalam kubur? Sepanjang saya menguruskan jenazah, tak pernah seorang pun keluarga ataupun si mati dia minta request lah kan, Ustaz, besok kalau saya mati, kain kapan tu tolong sediakan poket. Tak ada orang pun minta poket. Nak buat apa poket? Letak kredit kad, kata Ren. Kau nak buat apa dalam kubur tu kan? Kau nak rasuah muka nakir? Jangan harap lah kan. Tak ada gunanya poket dekat kain kapan. Kain kapan baju kita pakai tu tak ada poket, tidak berjahit pun. Makna kata harta aku satu pun tak ikut aku dalam kubur. Kenapa pula tangan dibuka, tak ditutup macam biasa? Kerana aku nak menunjukkan pada kalian, aku lahir ke dunia ini dalam keadaan aku tak berkuasa, kosong. Kemudian aku hidup ni, aku diberi kuasa, mandat dan sebagainya. Dan aku kembali kepada Allah dalam keadaan kosong kembali, tak ada kuasa pun. Allah tak pandang pun aku ni raja ke, aku ni sultan ke, aku ni perdana menteri ke, aku ni rakyat biasa. Allah tak pandang pun. Dia pandang iman kamu saja, takwa kamu bagaimana dengan Allah. Dan mati ini juga tuan-tuan, bukan kerana kita ni bersedia ataupun tidak. Ada orang bersedia nak mati, dia duduk ke masjid beramal soleh. Orang yang tak bersedia kat mati, dia duduk bersia-sia kat luar semua. Tengok-tengok yang bersedia nak mati ni tak mati-mati, yang tak bersedia pula mati dulu. Makna kata bukan kerana bersedia atau tidak. Kerana apa? Mati ini syaratnya hanya satu saja. Apa dia syaratnya? Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ustaz Hasbullah tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati, merasai maut. Makna kata syarat untuk mati hanya satu, iaitu hidup. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, semuanya hidup. Saya hidup. Maka kita semua melepasi syarat yang pertama tadi, iaitu mati. Maka bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh cabut kita. Dan hari ini, sebelum masuk kepada kursus pengurusan jenazah, kita nak tahu kaedah macam mana nak berhadapan dengan orang yang menghadapi sakaratul maut. Orang tengah nazak ni, macam mana kita nak berhadapan dengan dia? Sebab kadang-kadang orang kita ni silap. Silap sebab kaedah dia tak tahu. Dia tahu kena talqinkan kalimah la ilaha illallah, tapi dia tersilap kaedah. Baik, dari itu kita terus kepada teori dan praktikal diteruskan jalan. Dan saya minta salah seorang daripada peserta kita ni, lelaki lah, mintalah seorang jadi model juga. Belum kena kapan lagi, baru nak mengajar mengucap. Mari sini seorang anak-anak, adik-adik lah yang budak-budak ni, kecil ni. Mari seorang. Siapa yang jadi wakil ni, panjang umur dia insyaAllah. Baik. Sila seorang. Ni yang tak pakai songkok ni kot, senang. Bagus. Sebab dia paling kecil sekali.
Okey, kita akan bangun. Kita tengok macam mana dia. Baik, letak kat tengah sikit. Angkat. Okey, awak mari sini. Okey. Allah. Baring. Baik, kepala sini. Okey. Kita buatlah gambaran seolah-olah, siapa nama tadi ni? Amirul Naim, bos. Nak panggil? Naim. Naim. Amirul Naim nak panggil Naim. Awak nama apa? Muhammad Daniel Faizuddin. Panggil? Daniel. Daniel. Naim dan Daniel. Baik, kita gambarkanlah seolah-olah ini ialah ayah dia. Ni anak dia. Baik Daniel. Okey. Dalam keadaan orang tengah nazak ni, tangan kiam. Macam mana nak ajarkan dia talqin? Apa yang kita nak buat pada dia ni? Cuba tunjuk contoh. Macam mana awak tengok cerita tanah kubur ke apa? Macam mana? Buat. Silakan. Memang biasa macam ni orang sedih. Dia sebab kan? Sabar. Ada sebab no, sebab kan. Okey, cepat. Bisik. Sedih. Tak pernah buat tadi. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Buat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi. Aku naik saksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku naik saksi. Dan aku naik saksi bahawa Rasulullah itu pesuruh Allah. bahawa Rasulullah itu pesuruh Allah. Mati. Ya Allah, mudahnya kalau mati macam tu kan. Berlakon filem bolehlah. Dalam mengucap panjang, siap makna sekali. Allah. Kalau kita berlakon filem, asyhadu an la ilaha illallah, orang tengah nazak ni pun boleh ikut. Sampai dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dia pun mati. Kalau dia punya produser, pengarah filem tu kata cut, hidup balik orang tu sebab tak kurang feeling, kata dia, buat balik semula. Makna kata kalau berlakon ni semua boleh jadi. Tapi kalau hakikat yang sebenarnya nak ucap Allah pun payah. Maka kita diajar oleh Nabi SAW, talkinkan si mati ini dengan kalimah la ilaha illallah. Itu sahaja. Maka kita pun bisik kat telinga dia, la ilaha illallah, satu persatu, perlahan-lahan. Bukannya macam kita baca malam Jumaat tahlil arwah, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak jadi. Dia kena ada step. Macam mana cara dia? Baik, macam mana saya suka buat perumpamaan orang yang nak sembelih lembu. Orang nak sembelih lembu, dia akan tengok keadaan lembu tu. Bukan lembu lah, contoh. Tak ada kata dia lembu dah. Tapi nak katakan orang yang nak sembelih lembu, tukang sembelih ni dia akan tengok. Tengok dia pegang tengkuk lembu tu, dia rasa nafas lembu tu keluar masuk, dia dapat rasa kat tengkuk dia tu. Maka bila mana lembu tu sedang tarik nafas, dia dah standby, dah parang kat sini. Lembu tu nak hembus saja, dia sembelih, sap, Allahu Akbar. Maka lembu itu akan menghembuskan nafas dia, sekali keluar dengan darah-darah dia. Itu kaedah orang sembelih lembu. Kalau dia silap kaedah, dia sembelih aja, kena pula time lembu tu tengah tarik nafas, darah tu pun masuk ke dalam. Itu yang kadang-kadang hanyir bau daging korban kerana salah kaedah. Maka itu lembu, dia rasa melalui tekak je, leher lembu tu keluar masuk. Tapi orang yang nak meninggal dunia, kita tengok cara pernafasan dia, tak payah terpegang leher dia kan. Oh, ni nafas keluar masuk ni, tak payah, bukan lembu. Tengok keadaan nafas dia. Orang yang sedang nazak ni seumpama bernafas melalui lubang jarum yang sempit. Tahu tak lubang jarum yang sempit yang mak-mak kita nak jahit baju tu kan, nak masuk benang pun bukan main payah tak, minta anak itu tolong masukkan, mak tak nampak lah kan. Lubang jarum yang kecil tu, itulah lubang nafas orang yang dalam keadaan nazak. Punya susah dia nak bernafas. Kemudian pula kita ni nak mengajar dia, kita tak boleh paksa dia. Waktu dia penat, jangan paksa dia, takut dia tension, takut dia maki pula kalimah tu.
Tak payah sebut lah. Kerana dia tension. Bagi dia perlahan, kita tengok dada dia. Orang yang tarik nafas panjang, cuba tarik nafas, dada dia akan naik ke atas. Bila naik ke atas, kita tahu, oh dia tengah tarik nafas. Waktu tu kita ucapkan dia, La ilaha illallah. Mudah-mudahan waktu dia hembus La ilaha illallah dengan kalimah tauhid La ilaha illallah, kalau dia mati ketika itu, dakhalal jannah, masuk di dalam syurga. Itu kaedah dia. Perlahan-lahan. Kadang-kadang saya nampak dekat tempat-tempat yang lain, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dia seolah-olah paksa orang ni. Orang ni pula tengah nazak, takut-takut dia mencerca pula kalimah tu. La ilaha illallah. Bang, sebut bang. La ilaha illallah. Oh, paksa. Bang, sebut bang. La ilaha illallah. Bang. Makna kata, kerana nakkan dapat kalimah tu, dia paksa orang yang nazak ni. Tak boleh dipaksa. Perlahan Allah Ta'ala sendiri yang akan bimbing dia, kalau Allah Ta'ala memang nak dekat dia. Tapi kalau Allah tak nak, kita buat macam mana kaedah pun, dia takkan dapat ucap juga. Maka kita sangka baik pada Allah, kita perlahan La ilaha illallah, barulah dapat tenang hati dia. La ilaha illallah. Itu orang yang mengajar talqin, mengucap. Ada pula orang yang berkeliling ni, jangan tengok sahaja Nabi suruh kita baca surah Yasin, baca ayat Al-Quran, supaya dapat memagarkan si mati ini daripada gangguan syaitan. Syaitan ketika itu dia datang nak sesatkan dia ni, nak kufurkan orang ni. Kita pula tengok aja kan. Biasa kalau orang nak nazak ni, nak mati ni, dia keluarga dia akan datang ramai daripada kampung, semua kita duk gombak ni, daripada Kedah datang, daripada Johor datang, daripada Kelantan datang, jauh-jauh. Bila berkumpul anak beranak ramai ni, 1 jam yang pertama memang dalam keadaan suasana yang sedih. Minta maaf kan. Bacalah Quran semua ramai-ramai. Lepas daripada sejam, kalaulah orang yang sedang nazak ni tak mati lagi, dia akan jadi boring. Bila nak mati orang tua ni kan, tengok di tepi kan. Bila dalam keadaan boring tu, surah Yasin dah 2 kali khatam dah baca. Nak baca sekali lagi dah kering tekak, tak ada pula air kat sini kan. Lepas tu mula dia tengok keadaan keliling rumah, nampak orang lain. Kau ni macam kenal lah siapa? Mak Ngah tak ingat ke saya ni anak maklum lah? Oh, anak maklum, kau dah besar dah. Bercakap pula orang tengah nazak, tahu-tahu ni dia boleh bersembang pula kan. Inilah keadaan yang berlaku dalam suasana orang tengah nazak. Bersembang, tak boleh. Nak bersembang, pergi sembang kat luar. Kerana ketika orang sedang nazak, seluruh anggota badan dia tak berfungsi. Yang berfungsi hanya kedua telinganya sahaja, pendengarannya sahaja yang berfungsi. Dia tak boleh buat apa-apa. Maka kalau kita bersembang ketika itu, takut-takut mengganggu pendengaran dia untuk dapat kalimah La ilaha illallah. Dalam keadaan lemas nak dapat kalimah tu, tiba-tiba datang pula gangguan bunyi yang lain. Anak menangislah, telefon pula tak sini. Dia dah rasa penat nak baca Yasin, dia pasanglah telefon yang ada surah Yasin tu, letak kat telinga orang ni, Yasin wal Quranil Hakim, sampai habis. Pusing. Sekali ada orang call pula, aku memang pencinta wanita, nyanyi pula kan. Takut-takut time tu lah time nazak dia kan. Aku pencinta wanita kan. Apa nak jawab kat malaikat? Marok buka pencinta wanita. Pang. Sia-sia dia mati je tak? Kerana gangguan bunyi tadi. Ni letak telefon sini kan. Sedap dia kan. Pergilah minum dulu, biarkan dia. Dah pasang Yasin dah tu kan. Bergila-gila. Jangan ditinggalkan orang nazak ni sendirian. Meninggalkan dia sendirian, syaitan sentiasa menunggu ruang nak masuk. Maka cara mudah, tidaklah kita galakkan baca Yasin tu beramai-ramai. Sebab apa? Kerana kalau ramai-ramai, dia akan jadi sekali je bacaan tu, orang dah penat. Tapi kalau kita ni bergilir-gilir, katakanlah 2-3 orang sekali baca, dah habis grup ni, datang grup lain sambung, datang grup lain sambung. Makna kata benda tu berterusan. Kalaulah daripada malam dia nazak sampai ke siang, tak ada orang yang tinggalkan dia, melainkan ada orang baca Yasin dekat tepi dia, baca saja. Nak selamatkan dia ni. Kalaulah dia ayah kita, mak kita, kita nak masukkan dia ke dalam syurga, kena usaha lebih.
berusaha lebih. Macam mana mak ayah kita nakkan kita ni dapat terjaya ataupun masa depan yang cantik, dia berusaha nak sekolahkan kita, kerja berat-berat kerana nak kita berjaya. Kita pula yang hidup ni, nak tak mak ayah kita masuk syurga? Nak, kena usaha lebih, korbankan. Kalau ngantuk sangat, ganti sekejap dengan orang lain. Jangan ditinggalkan, kerana syaitan tak pernah kenal usaha putus asa. Dia sentiasa nak masuk. Sekejap aja kita tinggalkan, time tu pula dia meninggal dunia. Allah, kita pun tak tahu kan. Maka jangan tinggalkan orang sedang nazak sendirian. Bila mana dia telah meninggal dunia, apa yang kita nak buat? Mula-mula sekali, la ilaha illallah, dia pun mengucap la ilaha illallah, alhamdulillah, dia pun mati. Apa yang kita nak buat kat dia? Tutup mata. Cuba buat. Tutup mata kata dia. Ni biasa tengok filem lah ni. Ni kaki DVD ni kan. Tutup mata. Betul lah tu. Biasa kita kan. Baik. Ucapan kita bila mana melihat kematian, mendengar kematian, kita akan ucapkan kalimah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu ialah ungkapan musibah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa basyirus sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar bila ditimpakan musibah, kesakitan, penderitaan pada dia, tapi dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bersabar dan dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau cerita Melayu, menangis dia orang tu, tutup tu, nangis tak. Patut dia kena bersabar. Waktu itu Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar atas kesabaran dia tu. Dan kita pula bila dengar berita kematian, kebanyakan orang kita ni apa dia ucap? Post kat Facebook atau WhatsApp, ayah saya dah meninggal dunia tadi pukul 11 pagi katakan. Maka apa yang orang akan komen? Biasa orang apa? Al-Fatihah. Dia pun tahu Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Baca tidak, tulis Al-Fatihah. Kalau baca tu dapat jugalah saham kat dia ni. Baca tidak, Al-Fatihah saja kan. Cuba kita buatkan benda tu dalam dunia yang nyata ni. Kita jumpa orang, contohnya dia jumpa saya, Ustaz, ayah saya tadi pagi dah meninggal dunia. Saya pula kata, saya salam dia, Al-Fatihah. Saya tak kena kan. Al-Fatihah tu siapa, acik kau ke kan? Macam tak kena je. Lepas tu pula kita buat macam takziah ya atas kematian ayah awak. Ini ucapan tahniah, tapi cara kita tu takziah ya, tak kena. Inilah kadang-kadang kekeliruan dalam masyarakat. Maka ungkapan pertama yang kita kena ucap bila dengar berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak doakan pada dia, kita doalah Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita minta doa pada dia. Kalau perempuan, Allahumma fir laha, kita doakan begitu. Maka dalam keadaan begitu, dalam keadaan orang yang dalam keadaan sedih keluarga dia ni, kita nak ucapkan takziah, bukan macam ucapan tahniah ya, tahniah, takziah ya atas kematian awak. Tak kena. Dia cara dia takziah tu, Islam bukan suruh cakap takziah. Takziah yang sebenarnya ialah berikan semangat ataupun rasa simpati kita pada waris dan kita doakan pada si mati. Contohlah kan, contohlah kata kan, bersabarlah di atas kematian ini, sesungguhnya Allah lebih sayangkan dia. Kita doakanlah mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan dia dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah takziah. Bagi semangat pada orang, pada waris dia. Sabarlah, Allah lebih sayangkan dia. Semangat kat dia, Allah lebih sayangkan dia, patutlah orang ambil dia. Dan kita doakan pula dia bersama dengan orang beriman. Itulah kata-kata takziah. Bukan hanya sebut takziah ya, takziah ya, tak jadi apa, tak ada nilaian pun. Baik, itu bila mana kita dengar kematian. Dah setelah selesai, dah meninggal dunia, kita pun tutup mata. Macam mana tutup mata ni? Tutup mata, buka balik, tutup mata lagi, kita buka balik. Dogel mayat ni kan, pang semua. Jangan buat macam tu. Kalaulah dia terbuka mata lagi, kadang-kadang ada jenazah yang mana urat mata dia ni, yang kelopak mata ni dia dah mati, dah jadi ke dalam. Buka mendengar kan,
Kita nak tutup tak boleh, dia buka. Maka kita ambil urat mata tu, kita tarik sedikit perlahan, tutup mata dia. Waktu tu dia dah tak ada apa-apa dah fungsi dia. Ambillah minyak zaitun, ataupun kita ambil minyak masak sedikit, minyak atar pun boleh, sapu sikit kat sini, urut perlahan mata dia ni. Jangan sekali-kali guna minyak petrol, sebab minyak petrol mahal sekarang ni. Memang tak boleh, bukan sebab mahal, memang tak boleh. Apa konolah tak minyak petrol kan. Itu je ada ustaz. Carilah yang lain. Banyak minyak lain ada lagi kan. Kat dapur tu melambat, minyak ikan apa semua tu kan. Letak sini. Perlahan urut sikit tu, supaya dia dapat menutup mata dia. Buka lagi. Togel botol mayat ni kan. Tak apalah dosa ini kan. Duit apalah kan. Maka kita pun kocok-kocoklah poket kita. Jumpalah shilling 50 sen yang besar lama tu. Kan kita niatkan untuk letakkan dekat mata dia supaya berat. Kita meletak shilling tuan-tuan jangan letak duit kertas. Tak laku lah. Dia kata ustaz kata itu hari kalau tak boleh tutup mata letak duit. Duit apa? Entah kalau letak ialah RM1 tu. Letak RM1 tak jadi apa. Shilling kita tak, biar dia berat mata dia. Supaya apa? Urat mata ni akan dapat tutup juga. Tapi jangan dibiarkan semalaman ataupun dibiarkan lama. Dia dah tutup shilling, dia pun tutup macam ni kan. Datang keluarga lain daripada kampung, jiran-jiran datang, boleh tak saya nak tengok arwah? Boleh, silakan. Dia pun buka. Astaghfirullahalazim, mata duitan gitu kan. Jadi fitnah pada mayat ni pula kan. Mata duitan dicok orang tu kan. Kerana nampak duit shilling. Kau jap je, 5 minit pun jadilah. Alihkan cepat. Simpan duit tu. Orang kata ustaz tu adat Hindu. Kau janganlah cakap tu adat Hindu. Semua nak direlatekan dengan adat Hindu kan. Hindu tu buat kerana adat dia, kita buat kerana dalam keadaan kita nak pakai benda tu. Niat kita apa? Nak tutup mata dia, maka pakailah kerana nak tutup mata dia, bukan kerana Hindu. Ni kejap-kejap nak tuduh adat Hindu. Kita ni pantang lain sikit, kita kata ini adat orang lain, adat orang lain. Ni salah tafsir dalam agama. Baik, dah tutup mata dia, kemudian kita pun, kalau mulut dia terbuka, buka mulut sikit. Mulut terbuka, kita ambil kain. Kain ke tudung ke biasakan orang letak ke sini. Tutup mulut dia, ikat. Kan orang panggil pocong tu, itulah pocong. Bukan hantu tu. Ni ikat. Kalau mulut dia terbuka, ini mulut dah elok tutup rapat macam ni, ambil kain. Buat apa? Ikat kat dagunya. Tutup tu. Orang lain buat, apa dia tak boleh buat? Dia guna hujah orang lain buat, apa pula kita tak buat? Ini salah faham. Tujuan tutup kain tu kerana mulut dia terbuka, tutup. Kalau jenis mulut dah tutup, tak payah pakai kain. Hidung dia kalau keluar hingus ke, keluar cecair ke, darah ke apa, baru kita sumbat kapas. Ini orang tu elok je kering macam ni kan. Ambil kapas, disumbat ni kapas. Kombang hidung lah, sampai ketokak kapas lah. Allah siksa mayat kan. Makna kata benda yang tak perlu jangan buat sia-sia. Ini cerita sebelum mandikan ni. Makna kata kita mungkin nak tunggu orang lain datang nak mandikan sekali, maka kita pun buat macam tu dulu. Dan disunatkan kita tukar pakaian dia. Tukar pakaian dia dengan pakaian yang bersih, bukan pakaian yang baru. Pergi gambar cepat. Kenapa? Ayah kau dah meninggal, cari kain cepat. Beli kain batik apa semua, nak cari yang baru. Padahal yang disuruh yang bersih. Dekat almari bukan main banyak kain-kain itu, bawa keluar lah. Pakaian yang bersih tukarkan, dan pakaian yang mudah ditanggal. Mudah tanggal macam mana? Macam kain ni, kain pekat ke, kain batik ke, yang mudah tanggal. Ini disarung pula seluar jin. Lagilah payah sikit. Pakai. Ni je seluar yang tinggal pun pakai. Jenazah ni dalam tempoh 2 jam je lah kita bagi masa. Dia akan mula kembang, badan dia mula membengkak. Bila bengkak saja, kita nak keluarkan seluar jin dia payah. Aku jadi kes kadang-kadang tu, saya guna cara profesional. Apa dia? Gunting. Letaklah gunting tu kat seluar dia ni kan. Datang anak dia kata, "Ustaz, jangan," kata dia. "Kenapa?" "Ini seluar jin Levi's Ustaz, mahal," kata dia. "Allah, hai, kau sayang guna seluar jin ayah kau ni kan. Kau tanggalkan." "Saya tak boleh buat." "Kau tanggalkan." "Okey Ustaz, kami buat." Dia pun gigih lah kan nak keluarkan seluar ayah tu. Tapi tak dapat.
puas dah terai. Ustaz, saya surrender lah Ustaz, tak boleh nak tanggal lah. Memanglah tak tanggal, jenazah ni dah bengkak, dah kembung, susah nak buka. Macam mana Ustaz? Gunting je lah, apa masalah Sayang Ustaz. Kalau kau sayang sangat seluar tu, lepas dia gunting nanti kau jahit baliklah seluar tu. Kau jahit, kau pakai seluar tu. Orang sekarang pakai seluar jeans berlubang-lubang kan tak? Cina. Semua nak lubangkan, baik tak pakai seluar kan tak? Berlubang habis seluar tu. Ini pula pakai seluar jeans yang dipakai oleh jenazah, dijahit balik, made in jenazah. Lagi laku keras. Kan? Makna kata seluar ketat kita cepat-cepat tanggalkan. Kalau ada cincin ke apa ke, cepat buka. Gigi dia, kalau pakai gigi palsu, keluarkan cepat sebelum mulut dia ni tak boleh nak dibuka. Kadang-kadang dia dah kancing, dah keras rahang dia ni. Maka sebelum dia keras, waktu mula-mula dia meninggal dunia, keluarkan dulu. Ustaz dia pakai poliden, macam mana? Boleh korek. Banyak yang alasan kau ni kan. Korek boleh. Kecuali kalau dia ni tanam gigi palsu tu. Gigi palsu yang memang dia dah tanam kat dalam gigi dia tu, yang tak boleh nak dibuka balik. Janganlah kau pergi ambil pelayar, minta pelayar, dia pun ambil gigi tang cabutkan. Kenapa tu? Gigi palsu. Tu gigi betul, gigi palsu sebelah. Dah sio-sio kan. Makna kata gigi palsu yang ditanam tak payah cabut keluar. Biar tu. Gigi emas sekalipun. Braces macam Ustaz. Braces tu pun kat apa? Yang gigi tu kan. Apa nama yang melekat gigi tu, kalau boleh buka, bukalah, tak boleh. Biar Itu keadaan dia. Tengok pada dia. Apa saja benda yang boleh kita buka, kita buka. Baik. Itu waktu mula-mula nak diuruskan jenazah. Ada persoalan tak? Kita tanya je kalau ada persoalan. Setakat tu je lah. Jangan sebut bab kapan ke apa, belum masuk lagi. Ni je. Ya Tuan Haji. Kalau kata mati terkejut, kadang mati terkejut, mulut terangga terbuka kan. Dan 3 jam macam mana kalau kita nak tutup balik? Baik. Mati terkejut, tak apa benda terkejut kan. Terkejut sampai mulut terbuka kan. Makna kata betul juga tu, kadang ada orang mati. Bila orang tak perasan dia mati kat rumah. Bila balik rumah malam tengok, ya Allah, dah terbaring kat ruang tamu, mulut terbuka, rahang dia ni dah keras. Maka itulah kita katakan guna minyak, cuba lembutkan sendi dia ni. Cuba perlahan kita tutup. Kalau misalnya kata tak tutup juga, memang dah keras habis dah, jangan kita paksakan dia kan. Lain pula jadi kan. Makna kata kita ambil lah kaedah yang macam tadi, kain tu kita cuba ikat, mulut terbuka lagi, ambil kapas sedikit, kapas tu kita sumbat kat mulut dia supaya kadang-kadang bau badan dia mula keluar. Tak nak datangkan fitnah pada dia, sumbat kapas kat mulut dia, cuba tutup mulut dia. Boleh. Mulut dia dah, bila dah berisi, dia akan mudah tutup. Tutup je lah. Lepas tu ambil kapas sikit, kita tutup bahagian mulut dia supaya orang tak nampak. Nak tutup aib dia. Itu cara dia. Jangan kita paksa dia, sebab dia dah keras. Kita nak tutup aib dia, cuba biarkan je kan. Orang tengok, apa terganggar mulut dia kan. Agak haus kot masa nak mati tu. Timbul pula aib kat dia kan. Baik, wallahu alam. Soalan lain? Ya Tuan. Gunting dekat perut ni. Kalau tak nak bagi kembung, letak susu, wuduk, sudu, logam, mana tak perut ni. Baik, betul lah tu. Kadang-kadang kita tengok orang dia letak gunting kat perut dia ataupun sudu, bukannya kerana syirik ke kurafat kan. Biasa saya nampak gunting lah, logam dia kan gunting. Kenapa macam tu? Sebab orang yang dah mati, dia ni tak boleh buat apa dah. Udara sekeliling ni dia akan masuk ikut mulut, ikut hidung, masuk dalam badan, tapi tak boleh keluar balik. Bila dia masuk, perut dia akan kembung, badan dia mula bengkak-bengkak, tangan dia mula kembung semua kerana angin masuk tapi tak keluar. Maka kalau kita tak letakkan sesuatu di perutnya, contohlah nak uruskan lambat lagi, kita biarkan je begitu, perut dia nak kembung naik atas-atas. Bila orang datang tengok, astagfirullahaladzim, kenapa perut dia buncit, kenapa busung tu kan? Tak ada kojol lain dah ni, makan harta anak yatim dah ni kan. Timbul pula fitnah. Kau tak ingat ke dulu dia makan haram?
Inilah akibat dia. Fitnah pula pada orang mati. Nak elakkan aib pada dia, maka kaedah yang kita pakai, kita letakkan sesuatu benda yang sederhana berat. Sederhana berat ni apa? Apa-apa saja yang senang dijumpai. Contohnya dia kata, apa pula tu? Ni senangnya jumpa, contohnya gunting ataupun sudu kat dapur. Kau pergi ambil dapur tu, sudu, ambil. Dia tak kira benda apa pun, hanya sederhana berat. Gunting pun, kenapa orang letak gunting kat perut? Bukan kerana benda itu kurafat ke apa, tapi kenapa gunting? Iyalah, orang nak guntingkan kapan, dia akan cari gunting. Mana gunting? Time tu lah kau kabut cari gunting kan. Tak payah, kat perut tu ada. Selak je kan. Lah ada kan. Benda mudah. Kadang-kadang kita ni saja je fikir rumit benda tu kan. Tak ada benda macam tu pun, apa-apa saja benda berat boleh. Sederhana berat. Kalau tak ada gunting, tak ada sudu, kita kata, air mineral adalah kan. Letak air mineral sini. Oh, salah. Sederhana berat. Bukan kita kata, sederhana berat, letak TV besar kan. Sini kan. Sederhana berat Ustaz. Bukanlah agak-agak lah pun kan. Baik kalau tak peti air sikit terperut tu kan. Apa tidak kan. Makna kata biarlah logik di akal. Okey, wallahu a'lam. Soalan lain? Ya puan. Kaki dia baik. Kedudukan kaki orang yang dalam keadaan nazak ataupun orang dah meninggal dunia, macam mana? Ini selalu berlaku. Saya baru 2 hari lepas kat mana tak saya hantar? Enggak Ustaz Somad. Tak silap saya kat belah Bangi kot. Dimarah pula saya. Saya letak kepala macam ni. Ustaz, tak betul. Habis macam mana cara betul? Kaki ni kau nak madap flat, kata dia. Saya kata, okey tak apalah, ikutlah, janganlah marah saya tak tahu kan. Baru belajar, kata itu kan. Dia kata, tak betul ni macam ni pakai. Okey tak apalah, kita pusing lah, ikut cara dia kan. Benda macam itu dari segi hukum tak ada apa pun, tapi dari segi adab sebenarnya orang kita salah faham. Bila dia meninggal, dia letak kaki menjulu ke kiblat. Kiblat itu tempat yang mulia. Kita hulur kaki, kalau kita duduk macam ni pun, hulur kaki ke kiblat pun tak sopan. Apatah lagi hulur kaki kat guru kita ke apa ke pun tak sopan. Mak ayah kita depan kita hulur kaki pun tak sopan. Ini kiblat, tempat kita menghadap Allah, kita hulur kaki. Dah mati pun kena jaga adab. Dia tersilap kerana menghadap kiblat itu ialah kepala dia ke kanan dan kaki ke kiri. Kedudukan jenazah dalam kubur, dia akan mengiring menghadap kiblat. Ini yang menghadap kiblat, bukan kaki menghadap kiblat. Dia punya logik akal, inilah menghadap kiblat Ustaz. Contoh kiblat dapat, inilah menghadap kiblat Ustaz. Kenapa? Bila jenazah tu ditegakkan, dia terus hadap kiblat. Kau nak hadapkan jenazah tu biar apa? Dah mati. Dia kata fikir logik akal. Ni kiblat, jenazah kaki macam ni kan Ustaz kan? Ya betul. Kita tegakkan jenazah tu. Kau menghadap kiblat. Sah kau punya pemikiran ni memang level tinggi lah kan. Cina memang macam tu, orang Cina. Kalau kita tengok kenderaan jenazah dia, kereta mayat dia kan, mesti kaki yang masuk dulu. Kalau kita kepala jalan dulu kan, sebab nak menghormati jenazah. Cina kaki dulu. Bila tanya kenapa macam ni, ya ini Cina, ini sudah mati. Kalau bangun terus pandang ke depan. Kalau kepala dulu macam mana mau tegak, dia pandang belakang. Cina punya logik akal kan kita ikut. Habis macam mana cara sebenar? Kepala di sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Kubur macam mana keadaan? Sama je. Orang perempuan, orang lelaki, budak kecil ke baru lahir ke macam mana pun, bila dia ke bumi, kepala dia memang sebelah kanan menghadap kiblat. Bila dia pusing ke kanan, automatik dia sendiri akan menghadap kiblat. Itulah yang diajar sebenarnya. Benda ni pun jadi isu juga bab solat. Bab solat ni kadang-kadang orang keliru. Kepala kanan, kepala kiri, baru pusing. Saya dah letak dah jenazah kat sini. Datang Pak Haji orang lama sikit. Ustaz, kepala mana? Saya kata belah kanan. Belah kiri. Lelaki sebelah kiri. Tak apalah, kita ikut cara dia. Sebab benda tu hukum pun, tu adab saja. Saya pusing lah. Kita punya keranda ni tuan-tuan, sekejap lagi saya bawa masuk. Berat. Stainless steel. Dia besi betul tu. Angkatlah gigih ramai pusing. Tak. Datang imam dia baru lambat sampai imam. Apa pula kepala sebelah kiri, kepala sebelah kanan. Orang tu mengalihkan. Haji tadi pergi ambil uduk, patah balik. Lah kenapa pusing balik? Pusing sebelah kiri. Bergaduh pula kepala kanan kepala kiri.
berpusing-pusing mayat tu. Kalau dibangkit balik dia lompang imam dengan pakcik tu kan. Kau ingat dia tak reti bahasa kan. Pening kepala tu tak? Mayat tu lah kau boleh bercakap tak? Bukan masalah kanan atau kiri. Dia jadi isunya bila mana dalam kitab lama kita, kitab Arab dulu, dia cakap kedudukan imam ni kaedah dalam solat jenazah. Imam bila mana jenazah lelaki mestilah setentang dengan kepala. Bila mana jenazah perempuan mestilah setentang dengan pinggang. Kepala di sebelah kanan. Tapi bila kita tafsir pula dengan orang Melayu kita ni, tafsiran kita kadang-kadang keliru. Bahawa banyak kitab yang mana dari segi terjemahan tu boleh kesilapan, salah terjemah. Maka dia pun tulis kepala sebelah kiri lelaki, perempuan kepala sebelah kanan. Kita pun fikir macam tu. Sebab benda tu tak ada penting pun. Cukup sekadar imam duduk kat mana dah tahu dah jantina dia. Kalau imam duduk kepala, kita pun tengok, oh ni jenazah lelaki. Kalau imam duduk dekat tengah, oh ni jenazah perempuan. Cukup sekadar itu. Kalau kita buat pusing ke kiri kepala untuk lelaki, benda tu tak ada function pun. Tapi kalau misalnya kata ada orang nak buat kaedah macam tu, tak ada masalah. Itu semua kaedah saja. Ikut tempat dia, kita kena raikan. Benda tu tak ada hukum pun. Tiba-tiba kita bergaduh waktu. Tak cerdik lah. Benda yang simple kita nak bergaduh. Jadi kedudukan sebenarnya macam soalan puan tadi, ialah kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Ini yang sebaik-baiknya. Tak perlu menjulu. Tapi kalau tuan-tuan balik kampung masih berlaku keadaan macam tu, kita nasihatkan aja, kepala sebelah kanan bukan kiblat ni, kaki tak elok ni. Dia keras juga, jangan dilawan. Kita yang dah belajar ni, kita katalah tak apalah, sekurang-kurangnya aku dah sampaikan. Dia yang tak tahu, tak apalah, satu hari mudah-mudahan dia bagi kesedaran. Tu simple. Tapi dari segi hukum tak ada pun, dari segi adab saja. Wallahu alam. Soalan lain? Ada. Setakat tu je lah. Mandi kahwin kita tak masuk lagi. Sebelum waktu baru meninggal ni. Ada soalan lain? Tak ada. Ya puan? Baik. Kalaulah dia ni pakai gigi palsu, kita terlupa nak buka. Dah kapan dah baru teringat, gigi palsu tak buka lah. Biarkan. Tak payah kita nak buka dah. Kan, kalau buka tu ramai tu, malu kat orang. Orang tengok kan, aib kat dia pula kan. Oh, pakai gigi palsu lama ni. Lepas tu cantik ya gigi kan. Kan datang fitnah pula. Biarlah. Orang tengok macam tu kan. Sebab kita dah terlupa, bukan sengaja. Kan, tu tak apa, tak masalah. Baik, ada lagi? Tak ada. Kalau dia pakai inai dia macam ni? Inai tak ada masalah. Sebab inai tu benda yang diharuskan. Tapi kalaulah dia pakai pewarna, contohnya kat jari tu yang nak bagi cantik kilat tu, pakai apa nama tu? Waxing wax ke putah? Kuitek Haji tahu lah. Yang berkilat tu kan, pula tu pula dalam. Baik, kalau berkilat, benda tu ialah yang mana kalau kita pakai, dia akan jadi lapisan macam wax lah, menyebabkan air tak masuk, tak kena kuku dan sebagainya. Dan juga kalau dia pakai pewarna kuku ke, ataupun rambut dia berwarna, dia warnakan rambut hijau ke biru ke kan, dan macam mana kita nak mandikan dia? Maka dalam keadaan begitu, kita ambil saja air, kita ratakan. Cukup sekadar ratakan saja. Tak payahlah kita ambil, minta pisau, kita kikis. Jenuh lah selai-selai nak kikis. Seksa mayat. Jangan. Kalau rambut dia ni berwarna, jangan pergi ambil mesin. Botak kan lah, senang tak? Jangan. Apa saja yang waktu mayat tu dah mati, yang bersama dengan dia, tak boleh kita sentuh, tak boleh kita ambil. Habis macam mana Ustaz? Dah colour biru ni. Ambil air, gosok dengan sabun, shampoo. Kalau dia hilang, hilanglah. Kalau tak hilang, tawakal sajalah. Jangan terlalu fokus kat situ. Payahnya kan. Kau pergi beli apa nama, minta bukan klorok kan. Senang pun. Ini ada tina-tina tu kan. Tak payah yang menyusahkan. Ratakan aja air. Kita tawakal pada Allah, selebihnya serah pada Allah. Kalau dia ada tatu pula, tangan dia buat tatu kan, mungkin waktu zaman jahiliah dulu dia pakai. Macam mana nak buat ni? Ini tak boleh ni, nak madap Allah ni. Pergi ambil sagat-sagat. Sagat sekalian.
Tak boleh seksa dia. Walaupun dia bertatu, ambil saja air, ratakan saja, cukup sekali saja. Jangan kita siatkan kulit dia, jangan. Sian dia. Tapi kalau tatu tu yang kita beli chewing gum 20 sen tampal tu kan, itu boleh tanggal kan. Itu makan chewing gum ada 20 sen kan, percuma stiker tu. Tatu ni kita kan, boleh tanggal, jangan dibiarkan. Benda yang plastik ke plaster ke apa, boleh buka, kita buka. Itu saja. Okey. Apa lagi yang biasa orang pakai? Itu je lah. Ada soalan lain? Baik. Okey, tak ada soalan, kita terus kepada pengurusan jenazah. Saya sepatutnya ada slide, tapi disebabkan masjid ni baru, jadi dari segi tayangan tu dia tak ada. Dia tak ada benda tu kan, tak apalah. Yang ni boleh pakai TV. Kita nak sediakan slide. Boleh start berhenti untuk apa sebelum buat sarapan lah. Okey, bagus. Baik, kata pihak urus dia, dia cuba nak buka TV ni kan. Kalau boleh kita buka lah, tunjuk slide, nampak sikit lah gambaran dia tu. Dan dalam gambaran tu juga nanti saya akan selitkan beberapa gambar, sebab saya ni menguruskan jenazah di hospital. Keadaan jenazah di hospital tak sama macam jenazah yang meninggal di rumah. Dalam keadaan normal macam ni, di hospital boleh jadi kerana sakit jantung ada, aksiden pun banyak, hancur, pecah sana, pecah sini, berlubang apa, kepala tak ada semua. Ada juga reput, duduk kat rumah, meninggal seorang-seorang kat rumah, 5 hari baru orang nampak macam mana keadaan jenazah yang reput tu. Ada gambaran dia semua, dan kita nak tunjuk ni sebagai satu persediaan. Kalau misalnya kata tuan-tuan puan-puan ada berapa dengan jenazah begini, macam mana kita nak uruskan? Itu cara dia. Bukan kita nak mengaibkan jenazah, tidak. Ini tujuan pelajaran, maka diharuskan benda tu. Cuma tengok sajalah, janganlah kita ambil gambar ke apa, tak ada function. Jenazah yang rentung terbakar tu macam mana tak? Jenazah rentung bakar saya akan kongsikan nanti, sebab kami ni menguruskan jenazah Darul Ittifaqiyah, 23 orang jenazah yang mati terbakar hari itu. Saya akan ceritakan pengalaman kami menguruskan jenazah itu, insya-Allah. Sekarang kata urus dia, makanan dah siap dah. Tuan-tuan makan dulu, isi perut kenyang-kenyang, kembali balik. Berapa minit rehat ni? 15 minit kata dia. Sekarang pukul 10.20, lebih kurang 10.40 lah kita masuk balik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.